ilmu pada petang ini bersama seluruh keluarga besar Gemenur Iman ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Saya baca ramalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني الصغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung dalam bab solat ini. Kita masih dalam bab berkaitan dengan bab azan. Waalaikumsalam warahmatullahi yang baru masuk di Google Meet Live ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Kita akan menyambung dalam bab sunat azan. Subhanallah. Seperti kebiasaan, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua. Malahan kepada seluruh keluarga saya. InsyaAllah apabila mereka singgah dan mengulang siaran majlis ilmu ini di media sosial saya, insyaAllah boleh jadi ketika ni kadang-kadang ada kakak saya masuk, kadang-kadang tak ada. Tapi dia orang tengok selepas tu, was live. Dia cerita was live, dia cerita kadang-kadang sahabat-sahabat gitu ni. Kita kalau ada live, singgah walaupun seketika, walaupun tertidur, walaupun mengantuk, walaupun tak buka kamera, lepas tu semua tak tahu apa buat dekat belakang kamera tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ketawa lagi kat Normawati ni seronok dia. Allah SWT. Mudah-mudahan bahagialah semuanya, insya-Allah. Ibu-ibu kakak dan rahmati Allah sekalian, cerita tentang sunat. Diingatkan bahawa sunat ini apabila tidak dilakukan, dia tetap sah satu-satu ibadah itu. Jadi ketika melakukan perkara yang berkaitan dengan ibadah syiar, memanggil seluruh umat baginda SAW ini untuk menunaikan kefarduan solat, iaitu azan dan iqamah, dia ada perkara-perkara sunat ketika mengumandangkan azan. Tapi perkara paling besar yang perlu kita ingat juga bahawa azan itu sendiri dan iqamah itu bukan satu perkara yang wajib juga. Tetapi dia adalah dikategorikan sebagai satu syariat apabila nak menunaikannya, dia adalah satu perkara yang juga sunnah yang lebih tinggi daripada sunat-sunat yang kita nak belajar dalam azan ni. Jadi dia tak perkara sunnah kedua-duanya. Satu sunat aini, iaitu ataupun sunat muakkad alal kifayah, bagi satu tuntutan kumpulan yang kalau ada seorang buat, maka semua orang macam tak payah dan terlepas daripada tanggungjawab itu. Tetapi sunat aini kepada individu yang melakukannya, dia akan mendapat kelebihan di sisi Allah SWT. Manakala sunat perkara-perkara sunat ketika melaungkan ketika azan itu dikumandangkan, dia akan terbahagi kepada beberapa bahagian yang sebenarnya kebanyakannya ini, sunat ini adalah untuk mereka yang mengumandangkan azan, iaitu muazzin. Waalaikumsalam, yang memberi salam seluruhnya di FB dan juga di Google Meet Live yang baru masuk, alhamdulillah. Jadi antara perkara utama dalam perkara sunat ketika melaungkan azan ini, yang pertama, subhanallah, orang yang melaungkan azan ini sunnah menghadap kiblat. Jadi kalau tak ada kiblat boleh tak? Boleh. Itu jawapannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam Kak Wan. Jadi ibu-ibu
menghadap kiblat ini adalah sunnah. Dan kita kena mengetahui kena menghadap kiblat itu pasal apa? Kerana kiblat itu merupakan arah ataupun tujuan tempat kita untuk menghadap yang paling mulia, sebagaimana yang dinakalkan ataupun yang telah diberi pandangan oleh para alim ulama salaf dan juga ulama khalaf. Ulama salaf ni adalah yang berdekatan hidupnya bersama selepas tabi'in dan tabi'in, kemudian ulama salaf. Ulama khalaf adalah ulama yang bersama hidupnya sama tahun dan waktu percambahan ilmunya dengan Al-Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Mudah-mudahan sehinggalah pada hari ini kita kalau ada para alim ulama juga dikategorikan kepada ulama yang telah mengambil ilmu daripada ulama-ulama yang terdahulu yang digelar sebagai ulama khalaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama dulu dengan ulama sekarang. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Yang kedua, muazzin yang mengumandangkan azan suci daripada hadas kecil dan besar. Oleh itu hukumnya makruh saja ketika berhadas, lebih-lebih lagi bagi orang yang berhadas besar ketika berjunub. Sebab orang lelaki ni juga dikira sebagai orang yang berjunub. Waalaikumsalam Kak Aja Nur ini. Masya Allah, tabarakallah. Oleh itu makruh azan ketika berhadas, lebih-lebih lagi bagi orang yang berjunub. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Karihtu, kata Rasulullah, karihtu, aku tak suka. Karihtu an adzkurallah, ketika aku menyebut nama Allah, ketika aku mengingati Allah Azza wa Jalla. Makna kat bawah tu subhanahu wa ta'ala, tapi sebenarnya Azza wa Jalla. Azza wa Jalla itu juga gelaran yang tinggi kepada subhanahu wa ta'ala, sama untuk ketinggian, kemuliaan dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ala tuhrin, kecuali ketika aku suci. Ataupun dalam dalil yang lain, qal, dalam dalil yang lain, qal itu maksudnya hadis yang lain. Ala taharatin, ketika bersuci. Hadis riwayat Imam Abu Daud, dan selain daripada Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang sama. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, azan itu sunat berada di dalam keadaan berdiri, berdasarkan daripada hadis Nabi SAW yang memerintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah ketika mana untuk memanggil penyeru dalam bab dalil perintah seruan untuk azan pada muka surat awal mukaddimah azan ini, bahawa Nabi bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, bangunlah. Kemudian melaungkan azanlah, kata Rasulullah SAW. Serulah untuk orang lissolah, untuk solat. Di mana ketika mana Nabi SAW sebenarnya belum siap tu yang nombor 3. Ini dah nombor 4 bawah ini. Agak terlebih tu kan. Allah SWT atas sikit tu. Sikit lagi. Dia kena pakai tu. Sebentar. Sikit. Boleh? Tak apa, pelan-pelan. Terlebih pula. Allah SWT Muhammad. Di mana azan ini berdasarkan sabdaan Nabi SAW. Wahai Bilal, maka bangun dan serulah untuk menyeru mereka. Ni jauh sangat kak. Dah turun bawah sangat. Bawah lagi. Ni dah masuk mandi ni. Maaf sebentar. Lagi bawah lagi. Lagi. Jauh sangat ni. Okey, lagi. Dia muka sebelah atas dia tadi tu. Subhanallah. Lagi. Subhanallah. Lagi. Banyak lagi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap ibu ya kak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sikit lagi. Yang atas dia tu. Sebelum riwayat yang ini. Ini yang keempat. Boleh ke naikkan sikit? Pakai yang tu.
Tu. Tapi yang bawah sekali. Nombor 2, nombor 3. Tu. Ya Bilal, kum fanadi lis-salah. Bangun, wahai Bilal, bangun dan serulah untuk azan. Ya Bilal, kum fanadi lis-salah. Ini diambil daripada hadis yang awal. Subhanallah. Terima kasih Kak Irma. Allahumma salli ala Muhammad. Jazakillahu khairan jazak. Dan berdiri ini hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang azan dalam keadaan duduk, boleh tak? Boleh. Tetapi lebih afdal berdiri. Begitulah maksudnya. Kalau dia tak berdiri, dia tak dapat sunnah melakukan azan ketika dalam keadaan berdiri dengan dalil yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Bilal ketika permulaan untuk menyeru kepada orang ramai menunaikan kefarduan solat itu. Yang keempat, memalingkan muka bukan dada. Muazzin ataupun Bilal yang kita biasa guna istilah Bilal tu, muazzin tu, kata dia ketika mana dia melaungkan kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, maka dia sunnah untuk memalingkan mukanya ke kanan. Hayya 'alas salah, macam tu. Hayya 'alal falah, kiri. Tapi dada tak. Dada ni masih menghadap ke arah kiblat. Badan masih menghadap kiblat. Dada tetap menghadap kiblat. Seterusnya, dalil berkaitan dengan perbuatan ini bahawa Abu Juhaifah radhiyallahu anhu wa radu'an berkata, aku telah melihat Sayyidina Bilal. Next. Bahawa ketika melakukan azan, lalu aku perhatikan mulutnya ke sini dan ke sini. Ke sini dan ke sini. Maksud Sayyidina Muhammad. Disebabkan azan iaitu memalingkan mukanya ke kiri dan ke kanan ketika menyebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Begitu. Okey. Allahumma shalli ala Muhammad, tetapi dada tetap menghadap ke arah kiblat. Subhanallah. Yang kelima, melafazkan kalimah, menyebut kalimah-kalimah azan itu secara tertil. Apa maksud tertil? Iaitu dengan berhati-hati. Bukan secara sembarangan. Maksudnya kita tak jaga sebutan huruf makhrajnya seperti kita contoh membaca Al-Quran lah. Tetapi kalaulah ditakdirkan mungkin ada kelemahan bagi muazzin itu dari penyebutan yang betul, maka muazzin yang sebegitu dia kena train well, dia kena dielokkan pengucapan untuk pengumuman itu. Takut nanti dia tersilap makna pula. Walaupun perkara itu adalah sunat, tetapi tidaklah membawa kepada dosa. Subhanallah. Jadi sebutan azan tertil yang secara tertil itu lebih berkesan bagi tujuan tersebut. Bila mendengar azan dalam suasana dan sebutan dan didengari dengan sebutan yang jelas dan sedap didengar, sedap didengar, hati-hati manusia ni akan lebih terpaut. Begitu ayatnya. Lebih terpaut untuk lebih, subhanallah, dia memanggil lebih ramai lagi umat baginda SAW. Kadang-kadang yang merdu pun orang tak boleh dengar. Lagi kalau tak merdu. Lagi tak betul bacaannya. Macam tu. Kadang azan ni kan kalau suruh berhenti kan, orang dah terlalu biasa cakap diam ketika azan adalah sunat kan. Sedangkan azan tu pun sunat juga sebenarnya. Betul lah tu. Tetapi sebagai mereka yang berilmu dan beradab, ketika mendengar laungan azan ini, nanti pada nombor yang ke-12 nanti ada jawapan mengenai sunnah berkaitan diam dan meneliti setiap lafaz azan tu. Okey, itu yang nombor 12. Kita baru nombor 5. Nombor 6, at-tarji', at-tarji'. Mengulang perkataan at-tarji' itu iaitu melafazkan dua kalimah syahadah secara perlahan dahulu. Muazzin. Ini untuk azan jangan keliru. Ini azan saja. Jadi orang lelaki punya lah, bukan kita punya. Kita belajar ni nanti kalau anak-anak kita yang lelaki, cucu-cucu kita ke, suami tu macam tak kena pula tanya dengan isteri, abang azan betul tak macam ni. Tapi kalaulah tiba-tiba tak pernah dengar suami azan, try. Cuba uji sedikit begini. Amboi,
Kak Azrina dah muncul. Ustaz janganlah Kak Azrina. Ustaz dah memang power. Tak payah tanya. Yang bukan ustaz ni lah suaminya ni. Tak juga Ustazah. Siapa je Ustazah? Kau jangan macam-macam kat sini. Assalamualaikum Ustazah. Dah lama saya masuk saja tak ganggu. Waalaikumsalam. Kau jangan cakap kat sini ustaz tak juga. Ustaz kena juga. Jangan. Allahumma salli ala sayyidina. Kita start daripada suami Kak Irma dengan suami Kak Amnira lah. Petang ni try dia sebelum dia pergi masjid minta dia azan sikit. Lepas tu betul tak dia buat sunnah yang ni? Yang ke-5. Minta maaf, sunnah yang ke-6. At-tarji. Sebelum dia nak mengucap Asyhadu an la ilaha illallah tu, dia diam dulu, dia sebut ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Barulah dia Asyhadu an la ilaha illallah. Ataupun dia bahasa Jawa, saya bagi bahasa Jawa lagi ni. Sebab orang semua orang utara, orang Kelantan, orang Terengganu, orang Perak, Kedah apa semua ni kan, Sabah, Sarawak, Brunei, Allah, orang Selangor. So saya bagi. Dia tak sampai hati pula nak menyebut perkataannya, tak payahlah. Dia bukan pakai tala je. Maksudnya macam tu. Tahu tala? Dia tak belajar tentang sunnah at-tarji ni. Tapi kalau tak buat boleh ke? Boleh sebenarnya. Dia tidak membatalkan pun lafaz azan tu, tidak. Cuma bila Nabi SAW mengatakan melafazkan kalimah azan itu dengan mengulang semula, terutamanya pada kalimah syahadah, kalimatain itu, 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum menyerukan dengan nyaring. Nanti dalam kitab tasawuf, kitab Bidayatul Hidayah, saya rasa Dr. Iman ada pengajian kitab Bidayatul Hidayah tak? Tak ada Ustazah. Boleh lah. Boleh buat daurah je lah. Jangan buat kelas, buat daurah. Dia belajar betul-betul pulun. 2 jam straight, 3 jam straight. Lepas tu habiskan 5 ke 6 kali je. Macam tu, 5 kali okey kot. InsyaAllah cadangan lah. Kalau tidak bersama saya yang beri cadangan, asatizah yang lain semua insyaAllah boleh buat benda ni. Sebab mereka semua dah dapat ijazah saya rasa. Sama lah, kami sama-sama mencari ijazah ini. Belajar daripada dahulu. Sehinggalah mendapat ijazah yang paling latest lah. Daripada mana-mana tuan guru pada zaman ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nak cerita, ketika mana perkataan syahadah at-tarji ini, nak mula lafaz, dia disunatkan untuk at-tarji kan. Disebut dulu. Selepas kita mendengar, sebagai yang mendengar ini dan juga selepas melafazkan, dia ada doa untuk dibacakan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa doanya? Ibu-ibu pernah dengar doa ni dan selalu dengar. Raditu billahi rabba. Oh, ngangguk tu. Aku nampak 2 orang ni ngangguk. Aku rasa 76, 86 orang yang lain pun ngangguk. 85 orang lain pun ngangguk tu. Sebab aku tak nampak muka kalian. Masya Allah, tabarakallah. Bukalah kamera. Subhanallah. Penatlah jadi asatizah ni minta. Dahlah ustazah, ini ustazah. Buka ustaz. Ustaz sibuk buka Kau jangan macam-macam. Aku tak nampak. Saja kena malas. Apa aja. Ustazah minta maaf tak buka kamera petang ni. Alasan lah sudah Kak Zina. Malas nak layan. Okey. Aku gurau je. Gurau sikit petang-petang ni. Ngantuk dah sebenarnya ni. Masya Allah. Satu hari ni ada kelas kan. Kakak-kakak apatah lagi lah. Subhanallah. Dia macam ni. Amalannya kita biasa baca Radina billah ataupun Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amalan ini hanyalah untuk syahadah yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada ni. Kemudian diulang sekali lagi asyhadu an la ilaha illallah, kemudian bacaan yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab yang sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambung. Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, barulah wa bil islami dinah. Terbalikkan sikit. Subhanallah. Moga yang mendengar hari ini dapat beramal untuk benar-benar mengakui bahawa syahadah ini, kita mengakui Nabi Muhammad SAW itu adalah perkara yang paling utama selepas kita syahadah an la ilaha illallah.
Ini tambahan amal. Selalu kita jawab apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kebiasaan. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Yang ini tambahan amalnya. Yang dianjurkan oleh siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mereka ini adalah sahabat seangkatan bersama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kitab-kitab mereka semua adalah bermazhab juga mengikut panduan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu tambahan. Dalam kitab ni tak ada. Dia dalam kitab lain. Okay? Kita boleh bincang lah. Admin, Kak Ajar Rosniati pun ada kan? Pengurusi ni kan? Tapi saya boleh cadangkan. Sebab kami dapat ijazah beberapa ustaz ni. Salah satu daripada ustaz ni, saya rasa ibu pun kenal dia lah. Dia muda lagi ustaz ni. Dia junior saya. Junior belajar. Belajar dekat Universiti Al-Azhar. Al-Fadil Ustaz Syafi'i Abdul Rahman. Pernah dengar? Dia ada 3 beradik yang lelaki, yang 3 orang tu. Sebenarnya dia 4 orang. Tapi biasa 3 orang. Ustaz Syafi'i, Ustaz Hanafi, Ustaz satu lagi Hambali. Balik. Ya. Dulu masa belajar dekat Universiti Al-Azhar, kami dapat tauliah yang sama daripada Syekh Husni Ginting rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Tapi bila dia balik ke Malaysia, dia buat satu daurah. Saya join sekali dan saya juga dapat daripada kelas dia lah. Selama, kalau tak silap saya, sebenarnya kalau tak silap, ke kitab Bidatul Hidayah tu bersama dia lebih kurang 3 ke 5 kali kelas kot kalau tak silap saya lah. Dia memang ada private group untuk berbayar lah perkara itu. Yang tu berbayar. Bermodal lah sebab ilmunya perlu diambil dengan ketinggian adab. Dan juga kesungguhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana untuk membersihkan diri dan jiwa dengan menyempurnakan segala amalan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui kitab Fiqhul Manhaji ataupun mazhab Syafi'i punya kitab lah. Kebanyakannya. Wallahu a'lam. Okey, boleh doa itu tambahan sedikit. Yang ketujuh, at-taswib. Tadi at-tarji, yakni at-taswib. Apa makna at-taswib ini? Dalam azan subuh, atas sikit kan, taswib tu, itu nombor berapa tu? Nombor 7. Tak ada nombor tu, terhilang nombor itu. Tapi tak apalah, itu nombor 7. At-taswib ketika azan subuh dengan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Sebanyak 2 kali selepas lafaz hayya 'alal falah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud radhiyallahu anhu daripada hadis yang terdahulu sama. Hadis yang awal ketika azan ini disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah kepada diperintahkan oleh Rasulullah. Perintah Allah melalui Rasulullah SAW kepada Sayyidina Bilal. Maka ketika azan subuh ada at-taswib. Tapi kalau tiba-tiba ibu tak dengar, jangan kata oh ini salah azan ni. Tak ada pun boleh. Tapi lebih baik ada perkara inilah. Kerana dia salah satu sunnah dalam menyempurnakan Azan subuh. Azan subuh. Okay? Jadi azan subuh ni azan pertama ke kedua? Azan yang kedua. Azan pertama yang, bangun. Ya, azan yang kedua. Yang pertama tak ada taswib ni. Azan yang kedua je. Yang ni betul-betul suruh bangun. As-salatu khairum minan naum. Ataupun macam tu lah. As-salatu khairum minan naum. Salatu khairum minan naum. Allah SWT. Solat itu lebih baik daripada tidur. Hadis ini adalah riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Yang ke-8, muazzin ataupun Bilal. Yang kita panggil Bilal itu muazzin yang bersuara nyaring dan baik, suaranya elok dan merdu supaya hati yang mendengar. Sama tadi yang Allahumma salli ala Muhammad yang membaca dengan tartil tadi. Bacanya tersusun kemudian ditabah sunnah. Sunnatnya muazzin tu suaranya merdu lah. Subhanallah. Dia nyaring tu, Sayyidina Bilal tu kalau ikutkan pengajaran dan pembelajaran sepanjang kehidupan kami, zaman Rasulullah SAW boleh jadi tidak ada seperti pembesar suara beginilah zaman sekarang ni. Tapi suara Sayyidina Bilal ini dalam riwayat yang sahih didengari sehingga ke langit dunia. Subhanallah. Oleh para malaikat. Jadi
Siapa yang mendengar tu dia terusik dan tertarik. Dia nak pergi solat. Dia nak mencipta kejayaan dengan menunaikan solat. Dia kena solat dulu baru berjaya. Betul? Sebab itu permulaannya adalah hayya 'alas solah. Baru hayya 'alal falah. Jangan terbalik pula jadi muazzin. Tiba-tiba hayya 'alal falah, hayya 'alas solah. Yang tu kena dibetulkan. Alhamdulillah min zalik. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sabdaan Nabi SAW dalam menjadikan bahawa apabila Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Zaid ini, kepada Abdullah bin Zaid yang bermimpi azan dalam tidurnya. Kemudian Nabi bersabda, "Fakum ma'a Bilal, fa'alki alaih, ma ra'aita falyu'adzin bih, fa innahu anda sautan mink." Anda sautan mink. Ini pujian, pengiktirafan Nabi. Jadi kita boleh mengiktiraf orang lain dengan cara Nabi ni. Tapi dalam masa yang sama pergi sama-sama. Pergi cerita pada Sayyidina Bilal, mimpi yang kamu alami supaya dia yang menyerukannya dulu. Kenapa? Sebab Nabi memberitahu, fa innahu anda sautan mink. Mink berhenti. Minka. Suaranya lebih nyaring dan elok. Maksudnya lebih merdu, lebih kuat daripadamu. Wahai Sayyidina Abdullah bin Zaid. Cerita Sayyidina Abdullah bin Zaid ni ada cerita khusus berkaitan beliau. Tapi kita tak cerita kat sini lah. Kita ni cerita tentang sirah. Nanti boleh tanya dengan guru-guru sirah kalian. Apa cerita tentang Abdullah bin Zaid ini? Cerita bila Nabi buat pengiktirafan untuk Sayyidina Bilal ni. Daripada dalil ni. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, seterusnya. Bilal ataupun muazzin ini yang terkenal dia mesti berakhlak mulia dan adil di kalangan orang-orang ramai. Justru seruannya tentang waktu solat itu lebih senang diterima. Sebab itu saya minta maaf banyak-banyak ibu-ibu kakak. Ini bukan prejudis Ini bukan tuduhan juga. Ini sebagai pandangan. Dalam setiap mereka yang ditanggungjawabkan untuk menjadi muazzin dalam mana-mana masjid atau surau, antara perkara yang sunat untuk diberikan kategori seorang Bilal itu, dia berakhlak mulia. Dan adil tu adalah benda yang lebih besar, yang sukar untuk diselesaikan dalam kehidupan kita. Adil ni susah nak elaborate lah adil ni, tetapi mulia lah. Bila dia akhlaknya baik, dia insya-Allah akan sentiasa, kalau buat sesuatu, cerita adil sebagai muazzin ni, dia macam ni, nak mudah faham. Dia tidak akan melebihkan di antara mana-mana di kalangan. Contoh kalau muazzin ni ada 3 ke 4, contoh 3 muazzin atau 2 muazzin, dan salah satu daripadanya ini tidak merendahkan orang lain. Dia tak ada pergi cakap dengan tok imam atau tok pengurusi masjid, jadikan aku muazzin yang pertama. Dia kena jadi macam mana kaedah Nabi. Bagi tahu, memuji tanpa menidakkan kebaikan sahabat yang lain. Macam tu. Itu adil namanya. Kroni pun boleh tahan jugalah. Itu lagi hebat lah tu. Guna kroni nak jadi muazzin. Mahal muazzin ni jarang-jarang orang guna kroni. Biasa imam lah. Imam tu boleh tahan jugalah. Tapi jarang-jarang jugalah. Para asatizah mungkin adalah juga sikit-sikit lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam pekerjaan dia. Tapi dalam bab menguruskan masjid dengan surau ni jarang jugalah guna kroni. Tapi dia lebih kepada, dia jangan merendahkan satu sama lain lah. Itu adil namanya. Kita pun sama lah juga. Kita kan ada anak ramai Kak Amirah. Salah. Kak Amirah ada anak ramai. Lebih daripada 3. Pernah tak sekali-sekala kita tercakap macam ni? Cuba awak dia ikut macam Abang Long. Abang Long lah. Abang lah. Tapi kita kena nak cakap, kalau dia nak ikut Abang Long, bukan jadi macam Abang Long. Cuba ikut akhlak Abang Long. Itu boleh. Lain. Kita punya cadangan kepada anak kita. Kau ni kenapa tak boleh pandai macam Abang Long? Sian anak tu. Sebab dia anak bungsu.
Dah lambat. Dia kalau anak ke-10, dia minum susu yang grade yang ke-10. Dia abang lu grade susu yang pertama. Kan lain. Dia punya kualitinya. Tadi ini aku cakap secara dasar manusiawi je. Bukan secara perubatan. Jangan marah saya kalau ada doktor kat sini. Allah SWT Muhammad. Dan kadang-kadang jadi yang sulung ini pula sentiasa dipersalahkan. Yang adik-adik pula yang selalu asyik betul je. Hal yang salahnya adik-adik pun. Ini semua adalah ketidakadilan dalam menghidupkan anak-anak dalam keluarga. Saya minta maaf. Tapi inilah ujian untuk ibu bapa sebenarnya. Sebab itu bila kita dah belajar ni, nak jadi Bilal pun kena adil. Apa dah lagi jadi ibu bapa? Itu kewajipan. Yang ini sunnah je tau. Adil untuk Bilal ni sunnah je. Subhanallah. Dia pun tidak akan mencari kesilapan orang lain jugalah. Itu adil di kalangan orang ramai. Kalau dia dengar ada kesilapan, dia ada hujah bagaimana benda itu silap. Saya tadi selitkan daripada sudut yang lain lah. Saya minta maaf. Jadi justru itu seruan tentang waktu solat itu lebih senang diterima. Bila akhlaknya baik, bila dia tak prejudis dengan orang lain dan dia tidak ada klik dia dalam jadi muazzin ni kan, dalam masjid tu. Orang lebih selesa lah dengar. Siapa azan hari ni? Azan Tok Bilal nombor 2. Hah? Apalah hari ni aku beri surau lain lah. Contoh. Ada tak orang macam itu? Ada. Dia kalau imamnya satu hari zuhur, nanti asar nanti dia asar ni imam berapa? Dia siap tengok jadual. Bukan dia jadi imam, dia jadi makmum je. Tapi sebab akhlak imam tu ataupun akhlak muazzin tu, dia tidak menepati cita rasa masyarakat. Gitulah. Jadi dia kena adil dan mulia dipandang oleh masyarakat setempat yang duduk bersama dengan dia. Justru itulah yang akan menjadi perkara kemudahan untuk menyuruh orang ramai datang. Suka muazzin pun dia suka, tok imam pun dia suka, tok pengurusi pun dia suka, AJK pun dia suka. Tapi tak, asal aku nak datang masjid je, aku geram betul lah dengan AJK ni. Kalau dia tak ada, baru aku datang. Ini masalah siapa? Dia bukan masalah yang datang. Dia kena selesaikan masalah yang berada dalam masjid tu. Tapi kalaulah yang dalam masjid AJK-nya atau imamnya kebanyakan daripada 20 masyarakat, 19 orang suka dia. Seorang dia tak suka. Jadi yang seorang tu dia yang kena diperelokkan, diperjelaskan. Baru betul. Tetapi kalau dia tidak berakhlak mulia, takut-takut nanti digelar muazzin yang fasik. Wal na'udzubillah min dzalik. Dan yang ini saya suka nak bagi tahu. Setiap kali cerita bab muazzin, bab imam ni, tolonglah tok imam, tok muazzin, tok Bilal, janganlah merokok. Janganlah pakai seluar ketat, wahai imam muda. Ketawa kat nama hati. Janganlah kalian ini sengaja-sengaja melakukan perkara yang orang biasa buat. Dia kena ada identiti sebagai seorang imam, ada identiti sebagai seorang Bilal. Kerana merokok, memakai pakaian yang ketat-ketat walaupun lelaki, perempuan jangan cakap lah, dia bukan muazzin masalahnya kan. Sekarang ni muazzin ni lelaki. Kan? Jadi subhanallah walillahilham. Jadi moga-moga setiap Bilal yang berkhidmat pada zaman ini tidak ada ciri-ciri yang fasik inilah. InsyaAllah. Seterusnya, sunat tidak melanjutkan suara dan tidak melakukan ketika azan. Allah. Tak boleh, jangan macam-macam. Kok ia pun nak menyeru orang supaya ramai datang. Dia duk lagu lah, lagu cindai. Allahu Akbar. Contoh. Aku tiba-tiba teringat cindai petang ni. Astaghfirullahalazim. Innallah minta maaf. Ustazah, kalau azan yang sedap berlagu macam dekat TV tu, Itu bukan gaya-gaya panjang-panjang tu, Masya Allah. Itu bukan lagu. Mana boleh macam tu? Teranum. Itu kira dia memanjangkan bacaan dalam keadaan yang dia tahu panjang yang bagaimana. Dia ada ilmu. Dia bukan melagukan. Dia ada cuma dia punya tone turun dan naik daripada perkataan Arab. Apa yang betul Kak Zrina? Ketawa aku petang ni. Apa yang betul Kak Zrina?
Tak ada. Yang saya pernah belajar Ustazah, taranum untuk azan boleh sampai 13 harakat, ada certain part dia. Boleh. Boleh dikategorikan begitu, tapi jangan sampai dia juga menghilangkan makna lah. Begitulah. Jadi yang jadi muazzin ni pun dia ada ilmu lah taranum tu. Kalau dia tak ada ilmu taranum tu pun dia boleh jadi muazzin juga. Cuma takut kalau terlalu berlagu mengikut taranum itu, sebenarnya dia sunat tidak melagukan azan itu. Jadi azan mana yang tak lagu? Dengar Mekah dengan Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Straight je. Betul? Tapi boleh tak taranum? Boleh sekadarnya. Jangan berlebihan. Jangan terlalu melakukannya. Kerana itu tidak sunat. Itu je. Azan Piramli Ustazah. Apa? Macam mana azan Piramli? Saya tak tahu pula. Lupa. Kamu tak Azan tahu. Piramli orang Azan tidur. Semerah Padi. Macam mana? Orang tidur. Macam mana? Tak pandai tiru. Mira pandai kot. Mira pandai menyanyi. Kau main kat Tak sini. apa. Ada recording. Yelah apa? Macam mana? Sikit je ujung. Pangkat. Tak hati lah. Tak Tak hati lah. Okay, PM nanti ya. PM. PM saya nanti insyaAllah. Allah SWT Muhammad. Okay, boleh ya. Itu yang ke berapa? Yang ke-10. Sunnah yang ke-11 untuk azan subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunnah ada 2 orang Bilal atau 2 orang muazzin. Sunnah sebab itu ada muazzin 1, muazzin 2. Dan muazzin yang paling di-highlightkan untuk sunnah yang ke-11 ini adalah untuk azan subuh di masjid, disunatkan dilaungkan oleh 2 orang Bilal. Seorang melakukan azan sebelum masuk waktu subuh dan seorang lagi azan setelah masuk waktu subuh. Subhanallah. Iaitu ketika sebelum fajar sadiq ataupun fajar siddiq. Dua-dua boleh. Sadiq atau siddiq. Boleh. Boleh buat catatan kat situ. Dalam kitab tu ada tulis juga. Sebelum masuk waktu subuh dan setelah masuk waktu subuh. Subuh tu adalah fajar yang di apa? Sadiq atau siddiq. Maknanya apa siddiq? Benar. Fajar yang dah jelas. Yang dah benar terbit. Macam mana? Betul kan? Siddiq tu kan adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kat aku ni. Nak jawab. Saya tanya tu macam garang terus tak ada terjawab. Apa je? Aina tu macam tegas tadi, macam terus takut nak jawab. Allah ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ustazah, sekarang kampung saya dia azan sekali je saya tengok. Ya, itu pun boleh. Tapi disunatkan kat sini belajar 2 kali. Seperti azan di Mekah dan di Madinah. Dan juga sebahagian tempat. Kalau tak salah saya di Shah Alam, Masjid Shah Alam besar tu dia 2 kali. Saya pernah ada program, pernah duduk dekat hotel berdepan dengan masjid tu. Pukul 3 lebih ke pukul 4 lebih tu, dia ada azan pertama. Kemudian ada azan kedua. Hukumnya sunat. Tak buat tak apa kat Zaini. Jangan gaduh pula dengan AJK surau nanti tak ada. Asal tak ada surau. Gaduh. Dulu pernah dengar masa saya muda-muda, tapi saya dah tua ni tak dengar tak. Yalah. Boleh apa? Boleh cadangan lagi. InsyaAllah. Kerana dia adalah perkara sun. Maksud saya gaduh tu bukan gaduh tumbuk. Maksud saya kita ni kadang-kadang kita dah dengar boleh disunat. Tiba-tiba kita pergi tempat dia. Kenapa tak ada lagi sekarang? Dulu masa muda dengar kata azan ni. Bila sekarang dah lama tak dengar. Bagi cadangan balik. Tak berani cakap macam tu. Tak berani. Saya doakan mudah-mudahan ada yang diberikan kemudahan untuk memberi cadangan ini. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Inna Bilala yu'azzinu bil-lail wa kulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Dan muazzin yang kedua Rasulullah adalah ibnu ummu maktum. Bilal ataupun Sayyidina Bilal ini melakukan azan pada waktu sebelum subuh. Maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar azan Ibnu Ummu Maktum
Ini dalil ketika waktu untuk apa? Habis waktu Imsak. iya, waktu sahur atau waktu imsak. Dengar je azan yang kedua daripada Ibnu Ummi Maktum, maka selesailah waktu sahur kita. Masa itu dah masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya. Yang ke-12. Ibu-ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Ini khusus untuk kita. Sunat diam. Sunat je lah. Okey lah, sunat je. Yelah, saya ajaklah ibu-ibu. Bila dengar azan, terlebih kat rumah. Sikit gitu tu belum lagi tu. Bila dengar azan, belajar untuk diam. Diam dan sampaikan guru saya mengajarkan, buat apa-apa berhenti. Sekejap. Kecuali majlis ilmu. Kecuali majlis ilmu. Sebab azan adalah sunnah. Majlis ilmu adalah wajib. Martabat dia. Diam bagi orang mendengar azan dan menjawablah at-taswib dari itu mengulang semula. Seperti mana muazzin itu selesai, kita ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan-pelan je. Kau jangan azan sekali, kedua jangan, tak ya. Kita dengar tu, kita ulang aja pelan-pelan. Itu namanya diam dan menjawab sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Iza sami'tum an-nida wa qulu misla ma yaqulul muazzin. Kata Rasulullah, apabila kamu mendengar azan, ucaplah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin, kecuali, next Kak sikit Kak Irma, kecuali pada muazzin menyebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawapannya berlainan, disebutkan terlebih la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Haukalah. Okey? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atas sikit hadis tu. Apabila muazzin berkata wa idza qala hayya 'alas salah qala la haula wala quwwata illa billahil azim. Thumma qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah. Wa jaa fi akhir al-hadits anna man qala dhalika min qalbihi, siapa yang sebut daripada hati, ikhlas hatinya, dakhala al-jannah. Masya-Allah. Punya senang masuk syurga umat Nabi ni. Jawab azan masuk syurga. Subhanallah. Lepas tu tak kerti diam. Ini marah. Yang ni aku marah kat Zina. Yang tadi tak. Aku cuma tinggikan suara je tadi. Lepas tu dia kata aku marah. Yang ini aku marah. Bila azan tu tak kerti duduk diam. Nak bangun lah, nak bergerak lah, nak buat tu lah, nak buat. Duduklah sekejap. Diamlah sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat masjid akak ni imamnya duda muda. Astaghfirullahaladzim. Kenapa pula ni? Apa kes dia ni? Ni aku baca sikit. Suara dia sedap sangat ke Kak? Siap cakap title kehidupannya. Okay, dia selalu kuat dengan bekas adik iparnya yang perempuan. Mereka merancang nak kahwin tapi ada halangan. Akak dah jumpa imam tu begitu tak elok. Oh, imam kan pemimpin masyarakat. Tak elok dipandang orang tapi tak diendahkan. Masih lagi keluar berdoaan tolong beri pencerahan. Panjang benar kau punya soalan, penuh cerita. Jangan beritahu kat mana ya Kak. Tempat akak ni siapa kenal kat Mudah Amanat senyap-senyap aja. Subhanallah. Ibu-ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, bila ada perkara begini dan bila dinasihati dan mereka tidak mendengar di kalangan orang-orang yang menjadi contoh kepada orang lain, terutamanya muazzin ataupun imam ke Bilal ke satu ni, kita dah nasihatkan dia, maka kita berdoalah, serahkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sajalah. Kita dah tegur dia, kita dah cakap dengan dia. Kita jangan cerita pasal dia lah. Tapi dah cerita kat sini sebab nak minta pencerahan kan. Jadi kita doakanlah dia. Doakan dia secara senang. Doa saudara Islam kepada saudara Islam yang lain akan didengar lebih mudah, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan akan dimakbulkan doa tu insyaAllah. Kita doakan. Sedikit permasalahan Kak siapa tadi? Kak Nurmadiah ini akan diberikan kemudahan dan diberikan taufik dan hidayah
pada yang diberikan ujian itu. InsyaAllah. Bu, bayangkan ya. InsyaAllah kita jawab azan ni. Kata Rasulullah, man qala dhalika min qalbih. Dia sebut dengan hayya ala salah, hayya ala falah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Boleh tak sambung Aliyul Azim? Boleh, tak ada masalah. Tak sambung pun boleh? Boleh. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Begitulah menjawab tasrif dengan berkata, kecuali pada lafaz bagi azan waktu subuh yang disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, as-salatu khairum minan naum. Jawapannya kat bawah tu. Apa jawapannya? Sadaqta wa bararta. Aywah. Ahsanti Kak Amir. Sadaqta wa bararta. Sebut lagi sekali. Sadaqta wa bararta. Bukan sadaq. 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 Pendek je. Sadaqta. Sad dengan dal tu dia nipis. Sadaqta wa bararta. Boleh ibu Benarlah seruan engkau dan kau menjadi orang yang baik. Betul lah yang memang as-salatu khairum minan naum. Betul. Kau memang betul. Dan kaulah menjadi orang yang baik itu kerana memanggil kami untuk melakukan solat fardu subuh itu. Maksudnya kamu telah berkata benar melalui seruan tersebut kepada ketaatan dan lebih baik daripada tidur. Dan kamu menjadi orang yang berbuat kebaikan kerana memanggil kami untuk bangun daripada tidur. Sunat yang ke-13, berdoa dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Bidayatul Hidayah pun ada ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga ada. Dalam kitab ringkasan ataupun kitab Riyadhus Shalihin pun ada bab ni. Berdoa dan berselawat ke atas Nabi selepas azan. Tengah hari tadi saya ada satu kelas. Kelas Al-Ahadithul Muntakhabah. Ceritanya bagaimana ketika selesai saya baca doa nak selesai tu, nak habis tu azan. Jadi saya suruh semua orang diam sekejap. Sebab semua orang dah nak sibuk balik bila saya dah cakap nak bagi salam tu, saya cakap tunggu sekejap. Kemudian saya ajak semua orang yang berada dalam majlis ilmu tu buat perkara ni. Berdoa dan selawat tu maksudnya berselawat dulu baru berdoa. Boleh terbalikkan, tak ada masalah. Tapi berdoa dan selawat tu boleh dengan selawat. La ilaha illallah. Habis kan? Lepas tu suruh diam. Nanti kalau tak diam tak tahu habis. Dah habis azan Oh, baru nak baca doa. Itu yang tak kena. Baik-baik. Dah habis azan. Saya tanya itu azan kat mana? Saya kata itu azan dekat surau. Okey, kita duduk diam sekejap. Habis tu saya kuatkan suara saya. Saya ajak dia orang buat perkara ni. Sunnah berselawat dan berdoa kat atas Nabi. Ibu-ibu kalau nak dengar amalan ini, dekat TV sebelum ni, dekat TV Hijrah dulu ada. Sekarang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang ada, kadang tak ada. Ada. Ada waktu dia ada waktu dia tak ada. Dekat IKIM FM pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi nak sentiasa ada, pergi YouTube live Allahumma salli ala Muhammad yang live Mekah dengan Madinah tu, dia akan ada sunnah yang ni. Mereka di Mekah dengan Madinah bukan bermazhab Syafi'i. Tetapi mereka seluruh para a'immah ini, imam-imam yang besar dalam seluruh umat baginda SAW, ulama khalaf ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama yang terkemudian ini, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ibn Hanbal, Imam Malik yang paling senior, Allahumma salli ala Muhammad dengan Imam Abu Hanifah, mereka mengakui bahawa perkara ini juga adalah perkara sunnah dan mereka tidak ada khilaf dengan perkara ini. Perkaranya sunnah berselawat dulu. Selawat apa? Selawat paling ringkas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu je. Paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Bukan mesti kat hawa MNG. Dia sunnah. Kalau mesti wajib, dia sunnah. Baca boleh, tak baca boleh. Tapi dah belajar ke ni? Sekejap lagi ada azan maghrib. Praktik ilmu terus. Boleh? Berazam Saya bukan paksa ibu-ibu. Belajar berazam. Beramal dengan bila dengar ilmu, terus nak buat. Sebab kejap lagi nak azan maghrib. InsyaAllah.
Tak kisahlah kita ni uzur ke tak uzur orang perempuan kan. Dengar betul-betul azan sampai habis. La ilaha illallah. Kalau nak baca sambung selepas la ilaha illallah tu nak sambung Muhammad Rasulullah dulu pun boleh. Tak sambung Muhammad Rasulullah pun boleh. Tapi saya suka sambung Muhammad Rasulullah. Ada dalil ke Ustazah nak sambung tu? Dia tak perlu dalil sebab kalimah syahadah itu dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dalil paling besar. Sibuk minta dalil dengan aku. Tak adalah. Aku gurau je. Kena marah aja petang ni. Aku tak marah. Aku cakap aja. Tak maaf Kak Kak Zarina jangan terasa lagi dah. Saya tak marah tadi tu. Saya beri ketegasan sikit je. Atau kakak-kakak yang lain yang mendengar. Subhanallah. Bu. Bila cerita doa ni. Dia ada satu lagi perkara yang diingat. Selepas selawat dan berdoa. Doa apa? Doa azan. Doa azan tu muka surat yang sebelah. Saya terus pendekkan saja. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah kan. Baca dulu selawat. Cara sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barulah sambung. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Wassalatil qa'imah. Bawah lagi Kak. Yang ni saya dah selesaikan tadi. Dan cerita berselawat ke atas tu. Sesiapa yang berselawat ke atasku. Dengan satu selawat. Saya akan berselawat ke atasnya 10 kali. Lepas azan dapat 10 kali doa dan juga perlindungan daripada Allah bila berselawat. Kalau tak azan selawat pun sama juga. Tapi lepas azan pun dapat perkara yang sama. Kemudian minta doa supaya doa bawah tu. Supaya aku diletakkan, ditempatkan tempat yang bernama Al-Wasilah. Iaitu satu tempat dan kedudukan di dalam syurga Allah. Ibu kena faham doa yang saya mula-mula saya pesan tadi. Siapa yang mendoakan dalam diam. Mendoakan orang lain. Sekarang ni kita mendoakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tahu tak? Tahu. Tetapi kita jumpa dia tak? Tak jumpa. Kita nampak baginda tak? Tak. Tapi kita disunatkan untuk berdoa dan beramal. Rupa-rupanya kita nak dapat balik apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dapat. InsyaAllah. Rajin-rajinlah beramallah dengan doa ini. Dan muazzin yang berselawat ke atas Nabi dan berdoa hendaklah dengan suara yang lebih perlahan dan terpisah daripada azannya. Dia tak boleh sama je lepas azan tu habis, dia tiba-tiba dia kuatkan suara. Dia kena baca perlahan sikit. Saya kuatkan tengah hari tadi sebab nak bagi amalan tu kepada orang yang mendengar. Untuk mengijazahkan amalan itu. Dan hari ini ibu-ibu pun mendapat ilmu yang sama. Bila directly baca dengan dalam kitab fiqh manhaji Al-Mazhab Syafi'i ni, ia terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat ijazah lah tu. Ijazah mendapat amalan selepas azan. Dan hukumnya sunat saja Bu. Dia tak wajib. Tapi bayangkan, di waktu dan di zaman mereka tidak ramai yang meninggikan perkara sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita Allah pilih untuk buat. Kita Allah pilih untuk belajar ini. Kita Allah pilih untuk dengar dan tahu ini. Saya minta maaf, mungkin perkataan saya ini sedikit kasar. Jangan sombong dengan Allah. Jangan sombong dengan Nabi Muhammad SAW. Bukti kesombongan apa? Bila azan kalian tak reti duduk diam. Bila azan kalian tak reti nak menjawab azan itu mengikut sunnah yang nombor 13. Dia terus je Allahumma rabbana da'wati tammah wa salatul qa'imah. Dia tak ada selawat dulu. Dia tak dahulukan selawat dulu. Allahu akbar. Saya minta maaf. Ada soalan? Ada Ustazah. Masya Allah. Kak Azizah Muhammad lah ni kan? Kak Azizah ni orang luar. Ada Ustazah nak tanya. Assalamualaikum. Ustazah JP Perdana. Yelah, siang tadi saya nampak nama ni Kak. Allah SWT. Saya tak masuk saya dekat tempat Oh, makan yalah. haram. Tak apa. Mungkin saya tersilap pandang. Ya Kak Rubiah, apa soalannya? Waalaikumsalam. Nak tanya kalau orang azan kita tengah dalam tandas. Macam mana Ustazah? Tak payah jawab ke? Keluar baru jawab. Azan. Yalah, ada rakaman ni Kak Rubiah. Terima kasih Ustazah. Dalam tandas diam aja, dalam mana boleh cakap. Sunnah tidak bercakap dalam tandas. Jadi kalau kita jawab azan tu namanya seperti bercakap lah. Tak adalah. Sunnah tu tidak diperlukan dalam tandas. Diam sajalah. Jawab dalam hati boleh. Assalamualaikum Ustazah.
Saya kan yang jawab Pak Azan jawab apa beri salam pada Nabi tu kan saya baru belajar tahun ni Ustazah. Saya tak tahu tapi saya lupa Ustaz ke Ustazah ajar saya Kata melawat. saya akak ada masuk kelas Riyadhus Solihin saya kan? Ada tapi lepas tu saya dengar tapi saya lupa siapa yang ajar saya tapi saya mula amalkan lah. Dah umur 66 pun tahu Ustazah. Alhamdulillah. Kata saya masa tu akak juga yang tanya ni. Masa tu dekat kelas Green Space, kalau tak silap saya. Kak Zaini Abdul lah. Agak tanya pasal ni. Ustazah umur 66 pun tahu ya Allah. Alhamdulillah. Allah bagi izin belajar. Jadi Kak Irma dengan Kak Amnira lebih muda kan? Maka lebih beruntung lah. Supaya lebih banyak amalannya. InsyaAllah. Kak Azrina terutamanya jugalah. Admin yang muda-muda ni kan. Tua dah Ustazah. Orang cakap muda dia sibuk cakap tu. Alhamdulillah. Okay. Lain? Ustazah ada soalan jap. Yang tadi Ya. bila sahabat tanya dalam tandas orang azan kan, kita diam. Okey. Kalau selepas selesai, kita keluar tu kita masih boleh meraihkan untuk menjawab walaupun terlewat sedikit. Dia bukan Betul tak? meraihkan Kak. Itu masih sunnah untuk menjawab. Bukan menjawab azan. Bukan menjawab azan. Membaca apa? doa selepas Baca azan. doa. Ya. Okey. Oh ya betul. Okay, Sebelum baik. membaca doa selepas azan, doa keluar tandas dulu. Selawat. Ya. Korang selalu Baik. kau kejar yang satu, kau tinggal yang satu. Kau tinggal yang Ya. satu, kau kejar yang satu. Jangan lah, Baik. ikut peraturan. Keluar tandas dulu. Ya. Doa keluar tandas dulu. Baca Betul. doa selepas ambil wuduk dulu. Barulah buat yang azan tu. Sebab itu benda yang tadi awal. Yang Betul. Saya nak sebab saya pernah dengar tapi saya jadi macam bila saya nak buat tu saya macam 50-50. Maknanya doa selepas azan tu kalau terdelay pun masih boleh Ustazah kan? Boleh, insyaAllah. Okey. Selalu terdelay tu tak ingat terus. Ingat insyaAllah. InsyaAllah. Saya doakan ingat. InsyaAllah. Ada lain? Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Masyitaan. Kalau kita azan, macam tadi sahabat-sahabat cakap lah, masa tu kita tak sempat daripada awal. Jadi kita menjawab tu tiba-tiba dah dapat yang macam asyhadu an la ilaha illallah tu kita dah terlepas. Jadi bila kena menjawab tu kita teruskan yang sedang dilaungkan ke Ya. atau Yang sedang dilaungkan je. okey baik. Wallahualam. Terima kasih, Ustazah. Ada soalan dekat FB saya ni, Kak Rehan Mat Aruf. Ustazah, masa tengah mengaji pun kita kena berhenti ke Ustazah bila azan? Mengaji dengan azan hukumnya apa? Membaca Al-Quran dengan azan. Sunat apa? Dua sunat. Dua-dua sunat. Mana satu yang muakkad? Doa azan. Membaca Al-Quran. Seorang cakap azan, seorang baca Al-Quran. Kita gaduh Kak. Tak gaduh. Tak jap. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran tapi tak tahulah tapi bila dengar azan memang susah hati kalau nak teruskan bacaan Ustazah. Memang berhenti sekejap lah. Dan sebenarnya azan itu lebih alal kifayah. Baik. Azan lebih tinggi. Azan alal kifayah. Jadi berhentilah mengaji. Alhamdulillah dapat ilmu yang lebih jelas hari ni. Sebab kan kita sebut dalam kitab ni, yang dalam mazhab Syafi'i ni, kan disebutkan hukum azan ini alal kifayah. Sunat muakkad. Tuntutannya sunat alal kifayah. Bila alal kifayah ni dia mencukupkan segala perkara yang lebih baik. Mengaji ni bila-bila masa kita boleh mengaji. Boleh? Baik, insyaAllah. InsyaAllah. Ustazah satu lagi soalan. Subhanallah kakak aku ni dah lah. Tak betul yang ni Lusa sebab bukan ni nak datang Johor ke? Lusa. Janganlah lusa. Ya Allah bukan lusa. Sabar sabar. Lama lagi ke? Bila nak 2 minggu lagi sayang 13 Januari insyaAllah. Kak Amira, come on, ada masa lagi. Kita doa. Amira boleh ikut. Ustazah, satu lagi menjawab apa ni doa selepas azan tu, kita menadah tangan tu. Perkara tu saya tahu tak wajib. Contoh Sunnah macam kalau katalah boleh angkat tapi tak angkat. Contoh macam tengah parking kereta sampai kat masjid kan. Kita Boleh. jawab tu sambil reverse tu boleh kan? Boleh. Okey baik. Alhamdulillah. Sebab benda tu sunat. Sunat kan kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat. Itu je kan. Okey baik. Tak Faham. benar ada je 50-50 lala tak buat. Rugi lah. Buat. Cuma nak lebih jelas kot. Kadang-kadang anak tanya, ibu baca doa tak angkat tangan pun. Macam tu. Tu yang Itu bagus tu. Anak-anak zaman sekarang, dia kepandaian dia luar biasa. Sampai dia menyebabkan kita ni serba salah. Hal benda tu tak salah. Dan dia menyebabkan kita salah. Dia pun sebenarnya belajar tak habis lagi. Kita selalu terpedaya dengan mereka. Jangan risau.
Tak apa, lepas ni saya boleh cakap dah. Ustazah Ibu cakap, Ustazah Nur Oh, cakap. bukan main lagi. boleh. Tak payah nak ustazah ibu sangat. Ustaz Tak. lebih baik insyaAllah. Jangan. Tak ada. Anak lebih jelas bila kita bagi tahu ada guru yang Yalah. dia kenal kan. Amin, amin Alhamdulillah. insyaAllah. Mudah-mudahan diberi Terima kemudahan. kasih Yang lain? Ustazah. Okey, ada lagi ni. Maaf Ustazah, saya Kak nak Rokia. tanya. Kalau azan masa kita berkuliah online di rumah, azan tu di masjid atau di surau, kita sedang berkuliah online di Kuliah rumah. apa? Kuliah apa? Boleh kena berhenti atau berdoa ataupun teruskan. Kuliah apa? Kita nak berdoa masa Jawab soalan saya Kak Rokia. Kuliah Ya. apa masa tu? kuliah agama lah. Fiqh Yelah. ke Kalau tauhid ke. fiqh tak perlu. Dia sunnah je azan. Fiqh ni wajib. Oh. Kalau dia belajar tilawah, belajar taranum, so azan itu lebih tinggi daripada belajar taranum dengan tilawah. Daripada baca Al-Quran. Dia ada tahap dia. Dia ada grade dia. Kalau dah tauhid, kenapa Kak Kalau tajwid ke apa ke? Kelas tajwid tu dia azan lebih tinggi daripada kelas tajwid. Okay. Kecuali kelas tajwid tu tak ada waktu lain. Tapi kalau masa tu katalah ustaz atau ustazah mengajar, nak teruskan mengajar juga, macam mana? Tak ada masalah kalau dia tajwid. Kalau dia nak mengajar. Sebab majlis ilmu dengan Allahumma salli alaihi walaupun taraf dia adalah lebih kurang sama, dia tetap boleh menandingi azan tu. Tapi kalau nak berhenti lebih baiklah kalau pelajarannya tu tadi belajar apa? Belajar taranum ke kan? Belajar tajwid ke apa, boleh. Tapi kalau nak terus pun sebenarnya boleh. Tapi yang lebih aula kalau belajar fiqh, belajar tauhid, belajar tasawuf. Yang tu tak payah berhenti pun tak apa. Dia terus boleh terus. Dan itu yang kami lalui. Belajar dekat sekolah tinggi sama-sama. Mahat Johor dulu. Mahat Johor ni sebelah dia Masjid Abu Bakar. Jadi tiap-tiap hari memang akan dengar azan. Zuhur. Jadi para asatizah ni kalau dia ajar matematik dia berhenti lah. Tapi kalau dia ajar bab fiqh ke bab Allahumma salli ala Muhammad hadis ke apa, kita orang akan terus continue belajar je. Dia belajar dari situ jugalah. Ada satu soalan ni dekat ni, sekejap sebentar. Tengah makan. Okey, kalau tengah makan, jawablah. Sebab itu kena mengambil peluang untuk menghormati tu. Kalau boleh berhenti sekejap, berhenti daripada menyuapkan makanan. Sebab kalau makan ni biasanya kita terlalu asyik, kita pun bercakap juga kan tengah makan dengan orang kat depan tu. Begitulah. Kalau datang tak ada masalah. Kalau untuk jawab semua azan dan berdoa, tak ada larangan. Wallahualam. Itu saja untuk petang ni. Okey. Ustazah nak tanya satu boleh? Last one. Oh, okey Kak Latifah. Dari mana Kak Latifah? Okey, kalau kita tahu dari situ kuliah lah. Satu kuliah fardu ain dan satu lagi baca Quran. Kita tahu yang kuliah fardu ain itu lebih besar lah, lebih patut kita ikuti. Tapi kita rasa macam I malas lah, I nak baca Quran lah ikut kuliah yang lagi satu. Macam apa hukumnya tu Ustazah? Oh, ini bukan cerita pasal azan lah kan? Tadi sebab kita cerita pasal kuliah tadi, kuliah fardu ain tadi. Macam mana tu Ustazah? Why you malas Kak Latifah? Saja tanya macam itu. Oh, kenapa ada rasa malas? Mungkin ustaz tu macam kita tak suka. Menarik sangat. Tak suka, tak best lah dia ajar kan. Macam kita rasa okay dia mengajar tu macam kita tak nak join. Tapi kita tahu sepatutnya kita join because itu adalah kelas fardu ain. Tetapi kita just go to another side and kita pilih yang tidak lebih aula. Maksudnya tak wajib lah. Betul? Yes. Jadi soalannya apa hukumnya? Apa hukumnya tu Ustazah? Lagi aku dah macam majlis fatwa kebangsaan hari ni. Tidaklah. Okey, saya share saja pengetahuan saya yang sangat rendah dan sangat cetek ni. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila dia melibatkan perkara wajib fardu ain dengan perkara sunnah, mana yang lebih aula? Min babil aula. Mestilah fardu ain. Dan itulah jawapannya. Sama ada ustaz atau ustazah itu dia menarik perhatian ataupun elok ke tidak dia punya pengajaran ataupun bagus ke tidak, dan kita tetap memilih yang tidak wajib dalam waktu yang sama, dia ada satu hukum
Dan maksudnya di situ hukumnya dia boleh membawa kepada dosa kerana meninggalkan yang wajib. Wajib kalau ditinggalkan dosa kan? Betul? Betul. Ya. Betul Ustazah. Jika dia berdosa, maka kita menanggung satu bebanan lah. Tapi dapat pahala tak belajar yang sunat tu? Dapat juga. Tapi dosa dapat, pahala dapat pula. Tak kena lah. Okey, faham. Wallahu a'lam bissawab. Ustazah, Apa ni Kak Latifah? saya takut. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Boleh gelar InsyaAllah. besar-besar. InsyaAllah. Jadi dalam banyak-banyak kelas yang kita hadiri. Contoh hari ini petang Khamis ni rasanya tak ada kelas lain. Sangat bijak lah Gubernur Iman yang ambil kelas petang asar sebab tak ada kelas lain. Tak ada kelas lain. Jadi dia tak ada redundant dengan orang lain. Tapi tak semua orang masuk juga kan. Sebab waktunya sangat kritikal. Tapi Allah pilih. Ada 100 lebih orang tadi. Yang tinggal 94 ni keluar masuk ni mungkin ada urusan daripada tadi kan. Moga-moga kita akan dikurniakan dengan kebaikan waktu dan keberkatan amal dan kefahaman agama yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukan memilih kelas ni sebab Ustaz Zano. Bukan. Ini hadiah paling besar untuk kakak-kakak semua petang ni. Saya berdebar nak cakap ni. Allah yang pilih kakak-kakak semua berada dalam majlis ilmu petang ni. Bukan saya. Bukan juga admin Gubernur Iman. Tapi pahala yang paling besar adalah untuk admin bagi keluarga besar Gubernur Iman ini. Kerana dia memberi cadangan, kemudian dia memilih fardu ain pada waktu yang sangat kritikal ini. Kalau sebab saya tengok kelas Gubernur Iman ni, kalau pagi 200 lebih, 300 lebih, 100 lebih, pukul duha pun sama apa semua kan. Tapi tak semuanya adalah kategori dalam kategori sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Dia ada dua kan, martabat ilmu kan. Jadi hari ini kalian adalah pilihan Allah. Termasuklah saya juga. Walaupun sesibuk mana pun Allah tetap beri izin untuk bersama. Dan kita bersyukurlah Allah pilih kita bersama petang ini. Terima kasih untuk seluruh AJK dan juga ahli jawatankuasa Gubernur Iman, pengerusi dan sesiapa seluruhnya yang menghidupkan majlis ilmu ini, terutamanya untuk fardu ain. Saya pasti bukan kelas saya je fardu ain, ada je kelas fardu ain yang lain. Tapi dalam Gubernur Iman ini boleh jadi ini yang paling boleh dikategorikan sebagai Allahumma salli ala Muhammad second grade untuk fardu ain selepas tauhid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga Allah redha dengan apa yang kita pilih Kak Latifah Hasbir. Kerana bukan kita yang memilih sebenarnya. Allah pilih kita Kak Latifah. Allah. Yang terbuka tu suara aku terpalit pada. Allah pilih kita. Dan bila Allah pilih kita, tidak ada yang boleh lagi menolak kebaikan ini selain yang menerimanya adalah Allah Azza wa Jalla. Saya serahkan kembali kepada Kak Aminah. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah, alhamdulillah, barakallahu fi. Jazakumullah khairan jazak Ustazah atas kongsian ilmu hari ini, masya-Allah. Insya-Allah. Teruji rasanya, masya-Allah. Alhamdulillah kita sama-sama mengambil pengajaran, mengambil ibrah. Apa saja ilmu yang dikongsikan oleh Ustazah hari ini dalam sunat azan ini, menjawab azan juga. Dan mungkin pula minggu depan kita akan sambung dengan tajuk iqamah, insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah sekiranya dipanjangkan umur, insya-Allah kepada Allah. Doa-doakan mudah-mudahan Allah masih tetapkan kita dalam istiqamah dalam majlis ilmu, insya-Allah. Amin. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah di Gubernur Iman, istiqamah dengan majlis ilmu, masya-Allah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya buat dua bahan kuliah untuk malam ini. Tafadhali. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar pukul 8 malam dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan surah Al-Mulk. Dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang Tidak Ditakuti, pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman kuliah yang telah disediakan. Jadi saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya
ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhillah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa akhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman wa khususan fi Palestin. في الدين والدنيا وإلى الآخرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya. Terima kasih semua.